Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Okey, cikgu harap semua hari ini sihat dan ceria dan kamu dapat menjalankan aktiviti PDPR pada hari ini dengan cemerlang sekali. Okey, hari ini kita akan belajar melalui buku teks muka surat 94. Okey, harap semua boleh buka muka surat 94. Baiklah, kita mulakan sekarang. Bahan larut dan bahan tidak larut. Apa dia? Kita nak tahu apa dia bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, Nisa memasukkan dua bahan ke dalam air dan mengaduknya. Okey, mengaduk tu kacau. Kalau dalam bahasa biasa kacau, tapi dalam bahasa sains kita panggil mengaduk. Okey, biji jagung dengan gula dia masukkan di dalam air. Okey, selepas diaduk, hanya tinggal biji jagung sahaja. Ke mana hilangnya gula? Mengapakah biji jagung masih kelihatan? Gula tidak hilang. Gula larut di dalam air. Biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut di dalam air. Okey, inilah maksud dia larut atau tidak larut. Okey, ada bahan yang boleh larut di dalam air. Contohnya gula tadi, dia hilang. Dia bukan hilang, dia larut di dalam air. Ada bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contohnya biji jagung. Maknanya gula bahan larut, manakala biji jagung bukan bahan tidak larut. Bagaimanakah kita boleh mengetahui sesuatu bahan itu larut di dalam air? Mari kita siasat. Okey, kita tengok saya uji mengaduk campuran bahan. Air ada 3 buah bika berleper, rot kaca, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil kacang hijau dan 1 sudu kecil beras. Okey, tuang air dalam bika. Masukkan garam ke dalam bika A, kacang hijau dalam bika B dan beras dalam bika C. Aduk air pada setiap bika dan perhatikan perubahan yang berlaku. Okey, catatkan pemerhatian kamu. Okey, muka surat 96. Catatkan pemerhatian kamu di dalam jadual seperti di bawah. Okey, garam. Bika A ada garam. Dah diaduk. Bahan masih kelihatan atau tidak? Jawapan dia tidak. Bahan larut atau tidak larut? Bahan larut. Garam adalah bahan larut. B, kacang hijau. Bahan masih kelihatan atau tidak? Masih kelihatan. Maknanya kacang hijau bahan tidak larut. Okey, C, beras. Bahan masih kelihatan atau tidak? Masih kelihatan. Maknanya beras ialah bahan tidak larut. Okey, soalannya kena tulis tu. Garam larut dalam air, kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Okey, faham ya? Bahan larut ni, bila kita masukkan sesuatu, kita aduk, benda tu hilang, maksudnya benda tu larut di dalam air. Tapi kalau kita masuk suatu objek atau bahan, kita kacau ataupun aduk, maknanya tapi bahan tu tidak hilang, masih ada, maknanya bahan tu tidaklah larut. Boleh faham ya? Larut tak larut? Okey, sekarang kita pergi ke topik yang berkaitan juga. Bahan larut lebih cepat. Tajuk dia bahan larut lebih cepat. Okey, macam mana kita nak bagi bahan tu larut lebih cepat? Ni kita nak tahu. Menyiasat ke air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Mari kita siasat. Okey. Dalam air panas ke, dalam sejuk ke? Okey. Menyiasat. Okey, saya uji yang pertama. Menyiasat kelarutan air gula di dalam air panas dan sejuk. Menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Mana yang lebih cepat? Dalam air panas atau dalam air sejuk? Okey, dia buat 2 bika A, B, dua-dua dia masukkan gula, tapi airnya air sejuk dalam bika A, air panas dalam bika B. Okey, masuk 1 sudu kecil gula, aduk air dalam gula bika secara serentak. Perhatikan gula dalam bika A dan B, yang manakah larut dahulu? Catatkan perhatian. Dua-dua ni boleh larut, tapi kita nak tengok kalau guna air sejuk dengan air panas, mana lagi cepat larut. Okey, bahan boleh dilarut dengan lebih cepat di dalam air
Berbanding dalam, okey, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan di dalam air sejuk. Okey. Bahan dia larut lagi cepat dalam air panas. Kamu boleh buat uji kaji ni dekat rumah, ya. Nak buktikan. Kalau guna air sejuk, dia lambat melarut. Gula tu lambat hilang, lambat larut dalam air tu. Tapi kalau guna air panas, gula tu lebih cepat. Okey, yang pertama, guna air yang panas supaya bahan larutan tu lebih cepat. Okey, yang kedua, mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletak gula? Menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak? Sebab tak diaduk lah ni. Teh dalam tu ada lagi gula. Okey, tengok. Saya uji yang kedua. Air, alat dan bahan, air 2 buah bikar, gula pasir, rot kaca dan sudu. Okey, langkah-langkah. Okey, sama juga ada 2 bikar, A dengan B. Tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Gula, masukkan 1 sudu gula kecil ke dalam setiap bikar. Aduk air dalam bikar B sahaja. Rekodkan pemerhatian kamu. Bahan larut lebih cepat jika diaduk ataupun tidak diaduk? Diaduk. Kalau bahan yang diaduk saja akan lebih cepat larut. Kalau kita tak aduk dia larut juga, tapi memang lambat lah. Sangat lambat. Okey, yang kedua, macam mana nak cepatkan bahan tu melarut di dalam air? Ialah mesti diaduk. Itu yang kedua. Okey, situasi yang ketiga. Mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Dia dah aduk. Menyiasatkan kelarutan gula pasir dan gula cube. Ni berdasarkan saiz. Yang mana lebih cepat larut? Gula pasir dia halus, gula cube ni dia besar. Mana lagi cepat larut? Yang kecil ataupun yang besar? Ini berdasarkan saiz pula. Okey, 2 bikar juga sama, A dengan B. Tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Aduk air di dalam kedua-dua bikar secara serentak. Catatkan pemerhatian kamu. Okey, yang A dimasukkan gula pasir, yang B gula cube. Satu pasir ni halus, kecil. Cube ni besar. Bahan yang bersaiz kecil atau besar lebih cepat larut? Yang saiz kecil ke besar lebih cepat larut? Yang bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding dengan bahan bersaiz besar. Apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Okey, boleh dirumuskan atau disimpulkan di sini bahawa bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz yang lebih kecil. Macam mana nak cepatkan sesuatu larutan? Guna air panas, diaduk dan guna saiz yang lebih kecil. Okey, itu saja PDPR kita pada hari ini. Dan harap semua dapat apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, InsyaAllah jumpa di lain kali. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.